kenapa kita jangkakan NJ tu masih ada satu lagi ke bawah, dan ini sebabnya kita jangkakan untuk dolar ni will ni NZD US dollar ini masih ada pergerakan ke bawah. Itu sebab dia. Nampak tak struktur ni? A 5 wave 3 dan kita jangkakan ini akan berlaku. Itu sebab dia. 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 dan 5 wave untuk lengkapkan C. Depend. Kalau anda trade, jangan keluar. Anda letakkan BE. Anda keluar separuh bila 50%. Bila ini naik, NJ anda kat sini, NZD JPY anda yang dekat sini, dia akan at least buat 50% ini. 50% ini. Sini sampai. Faham kan? Dia sama je, benda dia sama je. At least anda dah keluar separuh dan bergantung kepada momentum. Sekiranya NU jatuh kurang berbanding dengan UJ naik, kurang berbanding dengan momentum UJ naik, then kalau itu berlaku, then NZD US dollar anda, NJ anda akan sideway. Dia tak jatuh sampai sini. Dia tak jatuh sampai ke bawah ni. Itu je. Nampak? Semua satu cerita. Anda tengok, kalau nak tahu NJ, anda tengok NZD US dollar, apa saya letakkan, anda tengok UJ. Tapi anda jangan keluar. Kalau ini kena BE, masuk AJ. Ini tak ada risk. Itu je. AUD JPY. Okey, sebab tu saya tunggu AUD JPY ni kat sini. Sebabnya AUD US dollar kita sedang jangka ini sedang buat satu, ini tak break out. Ini tak break dan sini 5 wave. 1 2 3 4 5. Kan? 1 2, satu lagi high sebelum dia jatuh. Kalau ini jatuh lebih laju daripada UJ naik, then kita akan ada AJ kita sampai sini. Itu je. Tapi kalau dia terus naik, AUD US dollar naik, rupanya sini tadi W, X dan Y. Sebab itu jangan percaya dengan 5 wave. Ini rupanya A, ini B, ini C. Sini kita dah habis wave 2. Tapi tak cantik kan rupa dia. Itu dolar memang pingsan. Kalau ini naik terus, breakout, kita buat Yasin dan lain-lain bacaan yang seumpamanya untuk dolar. Kalau ini breakout terus, memang dolar habis. 3 dalam 3 dalam 3. Habis, dolar habis. Anda tunggu 3 wave kecil je untuk masuk dolar. Kalau ini terus breakout ke atas, 5 wave, 3 anda masuk balik. Itu jangan lepaskan. Ini boleh 5 wave tau. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Ini 3. Boleh. 1, 2, 3, 4, 5 breakout 3. Habis. Dolar memang habis. Kalau itu jadi. Asalkan pada waktu ini anda tak long dolar. Saya tak tahu berapa kali saya beritahu. Jatuh macam ni, bang, boleh long dolar tak? Saya message 3 pagi pun ada orang tanya. Boleh long dolar tak jatuh macam ni? Jangan. Tak sesuai. Okey. Kita ringkas sikit untuk dolar kita tukar balik kepada view ini. Inilah satu kampung, 2. Jadi sini nanti kita cari untuk short. Sini dolar. Untuk shorting dolar balik. Tekan apa-apa terus jadi. Mas, kalau kalau dia memang macam tu lah. Kalau itu berlaku, UJ breakout ke bawah, dolar index breakout ke bawah, kita tahu itu bukan yen kuat. Itu dolar pingsan. Sedikit je dia punya 3 wave kecil macam ni kita cari untuk short dolar.
Yang kat sini 3 dalam 3 dalam 3 kalau itu berlaku. Ya. Jadi apa pun kita tengok yang struktur kita itu amat ekstrim dolar lemah. Itu amat ekstrim. Apa ke jadi kan saya tak tahu. Kalau itu berlaku, kita tak pergi ekstrim sangat. Kita boleh pergi agresif. Ini agresif. Tapi kita tak pergi ekstrim. Itu ekstrim. Boleh tak terjadi? Boleh. Tapi kita ambil yang make sense lah. Yang itu terkejut. Itu boleh berlaku dalam market. Tapi itu terkejut dah. Dolar teruk sangat. Kan? Kita tak ambil view yang teruk sangat. Ini masih ada untuk one more low untuk dolar sebelum dolar buat lonjakan. Okey. Maksudnya U-shape ini wave 1. Ini satu, anda boleh cari untuk U-shape untuk short dia dekat sini. Ini ada incomplete sequence. A, B, 5 wave breakout, 2. U-shape boleh short. Euro US dollar untuk long dia daripada sini. Daripada sini. Bukan daripada sini, dia tak daripada sini untuk long dia. Kalau yang itu tadi jadi, ini tak sampai. Kalau dia kecil saja lepas tu dia buat wave 3, kalau anda nampak macam ni kan. Dia turun sikit macam ni, lepas tu dia buat dengan momentum. Kalau anda nampak tiba-tiba ada momentum yang besar macam ni kan. Itu dolar habis. UJ jatuh ke bawah. Dolar indeks waktu tu kecil saja, yang retracement sikit kita akan trade momentum. Kalau itu berlaku kita akan trade wave 4. 1 2 3 kecil je kita akan trade itu. Itu terlalu ekstrim lah. Kalau kita nak ambil view itu terlalu bukan dia tak boleh jadi, tapi agak ekstrim. Itu adalah dolar memang habis. Kalau itu berlaku, gold, silver, apa-apa komoditi semua positif. Indeks akan sideways ke atas, masih ke atas. Indeks akan masuk wave 3, tapi wave 5 punya wave 3. GU pun sama, we are expecting ini adalah 1, 2, ini wave 3. Maksudnya ini 1. Ini 1, ini 2, ini wave 3. 4, 5. Then 3 wave. GU. Dan anda boleh trade GU ni dekat sini. Wave 2. Tunggu 3 wave daripada sini. Kalau dia terus buat wave 3 laju kan. Wave 3 ini sini 1. 1 kat sini. Ini 2. 3 dalam 3. Oh, itu tak tahu apa nak jadi. Okey. Australia dollar, US dollar, I'm still looking. Tahu tak kenapa saya jangkakan ini masih ke bawah? Sebab kalau kita lihat untuk Euro AUD ni, saya masih jangkakan ada lagi kaki ke atas. Ini memang kita jangkakan dia akan buat 2, whether 2 kat sini ataupun ini 1, 2 dan ke atas. Sebab dia tak complete lagi. Kalau ini complete, ada kemungkinan untuk dolar habis. Apa yang saya katakan? Semakin Euro AUD ni makin dekat sini, kekuatan dolar tak ada, habis. The moment ini sampai equal leg, dolar memang habis. Ini sikit-sikit lagi. Sebab itu saya cari peluang untuk 1236. Okey? Sebab ini terlalu dekat. Jadi kalau kita jangkakan ini sebagai 1, 2, wave 3 at least 0.618. Terlalu kecil kan? Kena ada wave 4, kena ada wave 5. Satu kita cari peluang 123.6. Okey, ini sebabnya kita jangkakan kalau Euro AUD masih ada room untuk bergerak ke atas, unless Euro AUD ni tiba-tiba breakout ini, breakout B ni. Kalau Euro AUD breakout B, dolar memang habis. Kalau ini breakout B, itu bukan lagi 2. Kita akan terangkit dan 2 kita kat sini. Dan pada waktu itu, Australia dollar outperform. Australia dollar cuma boleh kuat
bila dolar lemah. Australian dollar tak dapat kuat bila dolar, euro boleh kuat bila dolar kuat. Australian dollar, New Zealand dollar tak dapat kuat bila dolar kuat. Euro masih boleh kuat. Tapi Australian dollar dengan New Zealand dollar tak dapat. Kanada boleh. Cuma AUD dengan NZD. Aryan, tulis. Galih nanti minta nota dekat Aryan, ya. Okey. Kalau euro AUD ni, okey. AUD dengan NZD, dia tak dapat kuat bila dolar kuat. Tengok, Ini adalah dolar index. Ini dolar index, Okey, ni dolar index. Kejap. Okey. Ini adalah Australia dollar. Of course, AUD, kita ambil AUD, Euro AUD. Euro AUD, Euro AUD. Okey. Ni Euro AUD. Ni Euro AUD, Mana dia bunyi? Okey. Bila dolar ni Bila dolar ni lemah, AUD ni kuat. AUD ni adalah lemah. Sorry. Sekali lagi, bila dolar ni adalah lemah, AUD ni tak dapat apa-apa. Dia tak dapat apa-apa. Tapi bila dolar kuat, ada. Okey, lepas ni kita tengok Eurocat. Bila dolar kuat, bila dolar lemah boleh jadi euro yang kuat, AUD yang kuat. Bila dolar lemah boleh jadi euro yang kuat, AUD yang kuat. Tak tahu. Tapi bila dolar kuat, dia tak dapat untuk Australia dollar kuat. Tak dapat. Tengok. Dia tak dapat. Bila dolar kuat, euro AUD tak akan jatuh. Dia tak akan jatuh. Bila dolar kuat, tengok, bila dolar kuat, euro AUD akan lemah, lebih lemah daripada yang lain. Euro boleh kuat. Nampak? Dolar kuat, euro kuat. AUD yang cerita dia, bukannya euro. AUD yang lemah. Bila dolar kuat, AUD tak dapat nak kuat. Tak dapat. Bila Eurocat sampai equal leg, adakah tak tahu? Itu tak dapat nak kata macam tu. Eurocat sampai equal leg, adakah Euro AUD akan terakhir? Tak tahu. Tak tahu. Yang saya tahu, 1, 2, 3, 6, saya akan tunggu kat situ. Saya akan tunggu untuk Euro AUD ni, untuk wave 3 dia terbentuk. Apa bentuk wave 3? Apa bentuk wave 3 dia? Boleh terangkit. Ini boleh terangkit. Ini boleh habis. Ini higher high. 1, 2, 3, 4, 5. Wave 2 kita kat sini. Sini wave 2. Boleh? Tapi kita tak tahu dia terangkit ke tak. Kalau dia terangkit, terangkitlah. Tak dapat nak buat apa. Sebab kena faham, Wimon, Eurocat sampai equal leg tu bukannya 100 sahaja. 100 sampai 1618. Faham tak? Bukannya dia 100. Dia adalah Eurocat. Nampak, Eurocat ni level dia bukan hanya kepada 100. Eurocat ni level dia adalah ini. Faham? The whole thing ini. Tapi kalau anda dah enter lah. Ini yang tanya hari tu kan? Wimon tanya hari tu kan? Ini kan? Dan anda trade kat sini. Anda sepatutnya dah 50% dah. Ini. Sebab saya tak kongsikan chart dia, saya tak letakkan, saya ada trade dia ni. Saya tak kongsikan dalam kita punya apa yang kita ni. Ini dah sampai 100%.
Ini dah 50%. Anda sepatutnya dah BE. So, dia nak jadi apa, kita tak tahu memang. Yang kita tahu, anda dah keluar separuh, apa dia nak buat, itu hal dia. Dengan Eurocat macam ni, there is a possibility, tapi kena ingat, ini masih boleh buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, ataupun ini wave 3, ataupun 5 ini. 1, 2, 3. Dia masih boleh buat benda. Yang 3 ni akan komplitkan Euro AUD ke atas. Ini tak perlu buat atas. Dia boleh buat macam ni. Faham memang? Ya, dia tak 1, 1, 1, 1. Tak. Ya, tapi hala tuju dia, asalkan anda tak pergi long dia, anda okey. Kalau anda long dia, anda demam. Ya. Okey? Okey. Kita had mana? Kita cerita, tak payah cerita ni. Dolar asalkan anda tak pergi short. Sebabnya tak pergi long. Apa pun kita tunggu USD CAD atas ini. Boleh tak dia break ke bawah? Boleh. Tapi saya akan tunggu untuk trade dia cuma dekat sini. USD CAD cuma atas yang ini. Lain-lain sama ada euro ke, semua dah ada set up untuk US dollar, kecuali GBP je tak ada. Sebab GBP ni tak break high. Ini tak break high, tak break higher. GBP je tak ada break higher. Kalau ini break higher, dua ni anda boleh tunggu. Okey, ini tak break higher. Letakkan dah. Kita letakkan alert. Kalau dia break higher, dua ni anda boleh tunggu. Jangan take semua. Pilih satu, benda dia sama. 1, 2, 3, 4, 5. Dan tunggu wave 2, 3 wave. Ya? Interesting. Minggu depan cantik. Minggu depan, minggu cantik. Dan kena kan? Minggu depan, berapa bulan? Minggu depan adalah dalam 23, 25. 23, 25. Ni, turning point. Nampak? Ni guna benda ni. Macam-macam ada kat outlook ni. Bilanya anda jangkakan akan berlaku turn. Bila anda berlaku continuation. Semua ada, tarikh pun ada. Hai. PMI. Ada cerita tadi Wimon. PMI we are looking at more positive. Kalau more positive tak semestinya US dollar kuat. But there will be reaction untuk US dollar kuat for a moment. Itu yang kita tunggu. So minggu depan saya tunggu retracement ini. Nampak tarikh dia? Yes. Minggu full moon tak. Galih, gunakan ini lagi bagus daripada Fibo time. Ini pun ada, ini adalah kepada Fibo time tau. Kau nak tahu? Ini kepada Fibo time untuk setahun kita ada berapa minggu kita bagikan ni. Ini ada kaitan ni. Saya pernah kongsikan tapi nota tu mana entah. Laptop banjir, jadi tak dapat nak cari nota tu. Saya save dekat desktop, bukan dekat Dropbox. Dengan laptop tu dengan PC semua habis. Minggu depan beli baru. Aircon buat hal. Okey. Ini minggu ni 25 ke atas. 25 bulan ke atas. Minggu depan. Dalam 25 ke atas. Jadi kalau PMI bagus malam ni, US dollar akan kuat sekejap. Itu memang kita tengah jangka. We might see a bit of strength untuk US dollar. This move. Saya nak dia ni dah breakout. Ini cukup untuk buat wave 5. Cukup. Dan kita nak dia buat benda ni, baru kita ada entry. Kalau dia tak buat benda ni, kita nak entry kat mana? Faham tak? Ini dah ada low 5, 3, 5 break. Kita tunggu retracement. Nanti Aryan buat. Aryan semua serap dia. Dia tengah semayang tu. Tersedak dia duk suruh buat nota. Dia tukang tulis buku. Okey. Faham? Milion?
Okey, kita memang tak sempat dah masuk topik kita pada hari ini. Okey, gol. Gol ini, if anda nak cari entry, bukan pada semasa. aku lagi. Dia saja. Dia nak makan pun lekat. Tapi sekarang we are looking at higher. Sekiranya dekat indeks ni buat wave 3, itu adalah masanya gold akan buat dis penurunan. 4, dia akan sampai 4 dan 5. Dugaan Zul. Aduh. Faham? Ini faham tak? Bila indeks masuk wave 3, gold akan buat retracement. Ada kemungkinan buat triangle, kalau tengok dekat ni, saya tak tandakan selagi indeks ni untuk gold dan silver, mana? Untuk time frame besar, ada kemungkinan untuk ini buat triangle, faham tak? Ini adalah A, B, C, D dan E. Ada kemungkinan. Tapi anda tak dapat jangka kalau baru tengok satu. Untuk nak lukis triangle, ini tengah wave 4. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan 3 lagi ke bawah. Tapi hala 7 dia ke atas. Salah satu yang ni, anda takkan tahu triangle sampailah dia buat yang D ni. Pada waktu ni tak dapat. Tapi itu dekat daily, saya tak dapat nak ni. Masih ada kemungkinan untuk dia buat triangle. Saya ada chart dia, tapi saya tak kongsikan lagi. Kalau itu berlaku, saya kongsikan chart tu. Maksudnya kita habis kat sini dan kita buat yang besar, 3 wave yang besar. Dan 3 wave lagi ke atas. Waktu tu saya akan lukis triangle. Waktu dia buat A, B, C, D tu, masa D baru kita tahu. Tapi payah kita nak jangka triangle. Jadi pada waktu ini, kalau ada incomplete sequence, ada 3 wave, ada breakout, anda cari untuk long. Anda tak trade gold kat sini. Bagi mereka yang trade untuk malam ini, anda tunggu gold trade breakout ini. 1, 2, 3, 4, 5. Breakout. 1, 2, 3. Anda long daripada sini. Kalau gold buat benda ni. Faham? Anda long dari sini. Ini bagi mereka yang trade M5, M15. Boleh? Kalau dia breakout 1 ni, kan? Pukul 11 ke, pukul berapa ke, 3 wave ni ada long. Okay? Silver, position kita ni, letak je stop loss kat sini, biarkan. Ini boleh jadi kat sini ataupun ini adalah wave 4. Kalau gold masih ke atas, ini wave 4. Kalau ini break, gold tadi akan extend. Faham? Gold tadi akan extend. Jauh lagi. Ini adalah 3. Gold sini akan buat motif. Kalau ini motif, silver ni akan break satu lagi ke atas. Pada waktu ni saya tandakan macam ni. Apa pun anda sepatutnya dah entry dekat sini. Bukan entry dekat sini. Sini tempat entry dia. Okay, itu dah untuk silver. Minyak minggu depan kita akan cari untuk long. Minyak minggu depan. Okay, ini minyak ada higher high. Minyak minggu depan kita akan cari long daripada 2 ni. Itu adalah minyak. Minggu depan sekali lagi. Minggu depan exciting 25 sampai between 25 ke 5 bulan. Bila kita jagakan correction dalam market dahulu sebelum kita ada turning point. Okey. Itu dah. Galih, ambil yang ni. Ni lama dah kongsi kan. Kita akan tunggu kat sini. Ini adalah untuk minyak. Untuk copper pun sama. Copper pun sama.
Jangan, kalau anda dah trade silver, anda tak trade minyak, copper semua ni. Okey, kalau anda trade copper ni saya batalkan ni blue box dia sebabnya ini buat 5 wave. Jadi kalau 5 wave, okey, bila US dollar buat wave 2, ni jadi. Ini jadi. Waktu tu ada trade copper. Okey. Euro AUD hampir. Tengok. Ni Euro cap. Kejap. Euro AUD. Euro AUD hampir. Kalau dia break bawah ni memang US dollar habis. Kalau dia setakat sini adalah wave 1. Ini adalah wave 2. Ini A, ini B, kita akan letakkan sebagai flat. Saya tak akan tandakan flat sampailah dia buktikan apa dia nak buat. Tapi kalau dia break bawah ni, saya terpaksa tandakan dia sebagai flat. Saya akan tandakan dia macam ni. A, B dan C dalam yang merah. Saya akan tandakan dia macam tu. Kalau kita tak tandakan dia sebagai flat, macam mana dia nak naik kalau kita jangka dia naik? Jadi pada waktu ni, selagi dia tak break, selagi dia tak break bawah ni, sini adalah 2. Okey, jangan overreact dengan yang jatuh laju macam ni. Biar dia break structure, then anda react. Okey, untuk Euro GBP masih lagi dalam wave ni, dalam wave 2. Ini adalah untuk Euro GBP. GBP AUD dan GBP NZD juga mula menunjukkan penurunan. Dan ini bermaksud kalau ini betul-betul habis 5 dan start buat B, ini bermaksud untuk dolar ini adalah wave 5 dolar. Maksudnya 5 dolar sini akan lebih panjang. Ini akan buat yang lebih jauh lagi. Apa pun anda tak masuk sekarang, ini akan jatuh lagi. Ini akan extend. Ini akan extend macam ni. Ini akan extend macam ni. Ini 1. Ini 2. Ini extend bawah lagi. Ini 3. Macam ni. Dia jatuh bawah lagi. Okey. Berpandukan GBP AUD, berpandukan GBP NZD ni. Maksudnya ini dah habis. Ini wave 5. Okey. Kalau dia tak break lah. Ini setakat ni tak ada. Ini belum break. Kalau dia break daripada 4 ni. Okay, ini masih 1, 2, 3, 4, 5 kan. Tak ada apa-apa. Ini 5 macam ni. Masih boleh buat benda ni. Kalau 5 macam ni seperti yang kita tandakan. Kalau dia macam ni. Dan dolar tadi. Dia dah habis. Tak ada dah benda tu. Tak ada benda ni. Dia habis kat sini. Dia habis macam tu. Tak ada 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Itu dia. Itu semua adalah correlation. Itu semua yang saya ceritakan kepada anda correlation, melihat impact dia daripada sudut teknikal. Bukannya correlation, minyak turun, dolar naik. Tak. Kita tengok structure dia. Dapat tak kita nak naikkan? Kalau tak nampak dekat chart, macam mana kita kata dia naik? Okey? Memang hari ni tak sempat kita nak cover topik kita. Kita tengok kepada apa tadi? Kripto. Bitcoin. Saya ada update chart dia. Bitcoin. Setakat ini saya lukiskan dia based on ni saja. Based on apa? Based on Elliott Wave sahaja. So jangan melompat. Wimon, jangan melompat. Ini yang saya nampak untuk Bitcoin. Ini adalah kepada lukisan Elliott Wave. Okey. Ini masih boleh jadi W, ini boleh jadi A, B, C dan kita habiskan 4 kat sini. Okey. Kenapa saya katakan ini jadi 3, 4 dan 5?
Anda semua tahu kan kenapa kan? Ni sebab dia. Saya dah tengok few charts, semuanya menyokong kepada ini sebagai 3. Sebabnya, semua dia mencecah 1618. Jadi untuk melukis dia break 1618 tau. Ni break 1618. Semua chart. Ya. Bukan dekat sini. Bukan dekat sini. Anda tunggu 1-2 minggu. Kalau ini breakout atas, pullback, anda boleh long. Faham, Imun? Kalau ini breakout atas, anda pada waktu ni anda tak buat apa. Keyword dia, key dia adalah kepada ini, kepada level ini. Ni level dia. 28800. Sekejap ya. Ni. Kalau ini breakout ini confirm 5 wave. Kalau dia 5 wave, then anda tengok dia, dan pada waktu ni pun kita nampak dia semua ada masa ni kita tak dapat tadakan dia sebagai wave 5 tau. Sampai tak ada divergence. Tengok di time frame kecil. Dia tak ada divergence. 3 ni tak ada divergence. Sorry, ini tak berakhir dengan divergence. Yes, faham. So apa yang anda tunggu adalah anda tunggu this one. Kalau dia tak break, kalau dia tak buat benda ni, then anda cari Bitcoin, bukannya beli dekat high, anda tunggu kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, then anda tunggu ni. This one. Faham? Itu adalah benda ni. Pada waktu ni tak ada apa-apa. Kalau dia buat yang ini, kalau dia buat yang ini, saya pun nak beli. Kat sini. Ini adalah gambaran besar. Boleh bagi mereka yang tak ada akses, macam Wimon dia dapat tengok chart saya, tapi bagi mereka yang tak ada akses kepada chart saya, sebab ini tak ada dalam chart pack. Anda boleh ambil weekly punya chart. Ini adalah weekly chart gambaran besar untuk Bitcoin sekarang. Okay. Kita tak dapat tandakan ini sebagai lain sebab sini kita tandakan sebagai 3 sebab dia lebih 1618. Boleh screenshot? Dah screenshot? Okay, Wimon dapat tengok chat saya tahu. Aizat dapat. Minjong, kena tengok. Kasyah. Ini adalah untuk Bitcoin. XRP. Kalau Bitcoin ke bawah, it will pull back all, more or less all crypto. Ini adalah yang paling besar market cap. Kalau Apple jatuh, anda rasa pasaran saham macam mana? Yes. Tapi belum sekarang. Tian, pada waktu ni lah ada simpan-simpan duit. Faham? Nak menyauknya kat sini, jangan menyauk dekat tengah-tengah ni. Itu bukan sauk, kena sauk ada. Faham? Nak sauk pun tengok tempat. Dan kita sauk berhemah. Apa jadi cat ni? Okey? Sauk, kita sauk berhemah. Jangan sauk main sauk, kena sauk. Okey? Tapi bukan sekarang, bukan sekarang. There will be sharp correction. Kalau dia zigzag, kalau dia zigzag, ini pernah jadi yang sini tau. Faham tak? Ini pernah jadi dekat sini. Ini yang orang bising-bising 2017 dulu tak? Kalau buka tak kacau. Kalau buka apa? Kalau buka apa Zat? Tak. Buka je. Tak kacau. Saya letakkan dia tak ada notification kat saya. Buka lah. Anda boleh buka semua chat saya ni. Saya tahu Roslan selalu buka. Dia senyap-senyap. Roslan dengan Wimon selalu buka. Saya dapat tengok IP mana. Roslan dengan Wimon selalu buka. Buka Zat. Sebab tu saya kongsikan password tu. Dia orang ni semua ada password trading view saya kalau nak tahu. Buka tak ada. Asalkan anda jangan pergi lukis-lukis balik. Penat aku nak lukis. Jangan pergi padam dia. Pengsan. Jangan kacau dia. Siapa tak duduk selalu tinggal Vibo.
Roslan selalu, saya tahu kan. Dia senyap-senyap tapi dia selalu buka. Nak juga Zul, tak cukup. Kita dapat 5 je. Nanti tahun depan insya-Allah ada muka baru. Yang 3 orang ni dia orang profit saja. Profit saja. Tak adalah profit banyak tapi dalam profit lah. Sebab dia market cap besar. PM tepi. Tak ada PM, tanya dia orang. Okey, ni adalah untuk Bitcoin. Ini adalah untuk saham mana saya ada? Ini adalah untuk saham Google. Nampak everything is still up, still up. Maksudnya untuk tapi anda ingat ini semua dah dalam divergence. Jadi kalau anda nak masuk untuk lama tak sesuai. Dekat sini everything ada divergence, dan sekarang ni tak ada high. Everything ending dengan divergence. Kita dah ada peak, peak dekat sini. Kita dah ada ni, kita dah ada snake yang berlaku dekat sini, wave 3. Wave 3 snake dah ada, dah reset dengan wave 4. Jadi kalau nak masuk, bukan masanya untuk anda ni, tapi kalau anda intraday, ini ada set up tau. Faham tak? Ini ada set up. Anda tunggu 1, 2, ada incomplete kan? 1, 2, faham? Okey, Google. Okey, satu lagi apa yang saya sempat update banyak chart yang saya tak sempat update. Ni pun sama. Ini tak sempat breakout. Kalau dia breakout sikit, dan 1, 2, 3 pun sama. Faham? Kalau dia breakout, breakout ini. Ini tak breakout lagi. Nampak benda yang anda apply hari-hari, yang kita cerita hari-hari. Kalau Apple ke atas, dan indeks semua akan ke atas. Kita tengoklah. Pada waktu ni pre-market dia sama. Pre-market dia atas sikit daripada close malam. Jadi kita jangkakan untuk Wall Street malam ni lebih positif. Jadi sesuailah dengan yang gambaran kita semua tadi. Jadi apa yang kita tunggu untuk trade? Dari tadi cerita apa kita nak tengok untuk trade adalah kepada Euro JPY, CAD JPY dan GBP JPY. GBP JPY ni belum. GBP JPY yes. GU yang tak break. Tapi yang ada direct set up AUD JPY sama macam yen pair lain. Kalau anda dah trade NZD JPY, anda sepatutnya dah BE kan. Okey, then anda boleh letak AUD JPY. Faham? Maksudnya anda boleh letak AUD JPY. Dah selamat, dah cerita kan. Kalau apa-apa kena BE, anda dah ambil separuh, anda trade AUD JPY. Tak ada hal. Sebab yang tu tadi tak ada risk. So yang saya prefer AUD JPY. Faham kenapa kan? Sebab yang lain-lain ni wave 2 dia shallow sangat, tak sampai 38.2. Yang ini sampai 38.2 ataupun lebih. Untuk dollar pair, perhatian saya kepada UCAD. Tapi yang lain-lain ni pun dah ada set up U-Share, Euro US dollar. AUD US dollar tak ada. NZD US dollar tak ada. Sebabnya satu dia tak break out high. Nak tengok satu dia. Crosses Euro AUD kalau dia sampai 123.6, minggu depan minyak dan copper. Minggu depan kita akan banyak trade. So apa kita tahu tak kenapa minggu depan? Kenapa kita tengok komoditi, Pian? Tahu tak kenapa kita tengah tunggu nak trade komoditi minggu depan? Copper, minyak, kenapa? Gold, silver kalau ada pullback, apa ia benar? Saya minggu depan saya akan perhatikan market ni. Sebab kita tengah tunggu dolar masuk 3 dalam 3. Aizat paling banyak gain. Selagi korang untung, saya tak cerita apa-apa. Kalau ada yang rugi, dan kita akan buat live. Kerana ada set up, tapi sebab kita tengah jangka dolar untuk buat wave 3 dalam 3. Bila dolar yes, kita sedang tunggu dolar weak 3 dalam 3. Bila dolar weak, komoditi dolar
Ya. Tu yang kita tengah tunggu AUD JPY. Inflasi. Yes. Tu antara dia lah. Nampak? Fundamental, sentiment, technical, time, semua cantik minggu depan. Semua cantik. Boleh Bimon? Boleh tengok CNN, boleh tengok Bloomberg. Tapi nak entry kat mana? Ni kita cerita. Timing. Apa lagi tak ada? Kat mana entry, stop loss, TP. Semua tu dalam satu sistem. Tapi saya tak nak cerita benda lain. Benda ni yang bagusnya pasal 3711 punya sistem, dia merangkumkan semua ni. Kalau saya gunakan Wyckoff, saya tak dapat terangkan benda ni. Saya dapat cuma cerita spring, saya dapat cerita uptrend, saya dapat cerita yang cerita tu lah. Aku tunggu dia punya structure complete, kita tunggu distribution, kita dapat cerita benda tu. Tapi saya tak dapat nak ceritakan yang seperti saya ceritakan sekarang. Semua ni, nampak? Boleh? Okey. Kita ada 12 minit. Memang tak sempat untuk cover topik kita pada malam ini. Minggu ni saya duk tersasar je. Okey. Tapi itulah dia di mana bila kita mula berdagang ni, basically, ambil ini saya save dulu kejap. Bagi siapa yang tak tahu, kita ada satu channel dekat Discord. Anda boleh download dan tengok chart saya yang saya kongsikan. Ada 5 set, ada 4 set. 4 set, satu set tu ada 8 chart. Mostly lah. Ada yang macam JPY pair tak banyak. Okey. Tak, Wyckoff boleh guna. Semua sistem bagus. Kita nak lihat kepada correlation untuk kaitkan dia, payah kan? Kecuali anda tengok kepada time frame yang besar. Kalau berapa ramai kat sini trade dekat daily ataupun weekly? Tak ramai. Kalau untuk tengok time frame kecil, anda tunggu kepada, contohnya sekarang ni market tengah buat distribution, contohnya market tengah distribute, dan anda kita ada psikologi, lepas tu kita ada uptrend, lepas tu kita ada sign of weakness kan, sign of strength, lepas tu kita ada penurunan kan, lepas tu kita ada spring, lepas tu kita ada uptrend. Anda tengah tunggu benda ni. Berapa banyak yang anda dapat kaitkan dalam instrumen yang sama? Tak dapat. Kalau anda nak gunakan correlation kepada kumpulan dia, saya pernah buat tau. Tahun 2009, saya nak ceritakan benda ni. Yes, ada. Tapi dia akan ada yang lagging, dia akan ada yang ni. Konsep Wyckoff, saya masukkan dalam kita punya 3711. Iaitu kepada apa leading, apa yang lagging, apa yang concurrent, kepada composite. Saya masukkan benda tu dalam 3711 ni. 3711 dia bukannya elite wave. Dia adalah correlation. Kita gunakan elite wave untuk menjelaskan sistem dagangan kita. Macam mana kita come up with model pasaran. Itulah market dynamic, di mana saya menjelaskan menerusi 3711. Itulah market dynamic. 3710 lah jadinya. Saya menggunakan elite wave. Tetapi kalau anda perasan, correlation saya bukan pure correlation, minyak naik, US dollar jatuh. Tak. Saya gunakan prinsipal Wyckoff, di mana melihat kepada composite man, kepada 3 instrumen, 3 komposit, 3 pemain utama dalam pasaran. Iaitu tiga ni institution bagi saya lah. Iaitu dolar, JPY, indices.
Apa tiga ni buat? Apa yang lead, apa yang sideway, apa yang lagging. Saya gunakan konsep itu. Tapi tak directly kepada ni, saya lihat kepada menjelaskan correlation dia berdasarkan prinsip dalam Wyckoff. Saya tak masukkan pada effort dan lain-lain lah. Bagi siapa yang buat Wyckoff tu faham lah. Boleh? Itu caranya saya letakkan dalam model pasaran saya. Jadi sebagai seorang pedagang, kita sentuh sikit topik kita. Kita sentuh yang ini saja dengan second page ni. Dengan ni. Dengan apa? Kita sentuh benda ni. Sebagai seorang pedagang, hanya dengan memiliki yang ini anda semua boleh buat. Kalau anda tak faham apa saya ceritakan sejam lebih ni, anda pakai je teknik anda apa-apa. Anda pakai je teknik anda. Kita teruknya lagging kita ni. Okey. Anda pakai je teknik anda apa-apa. Tak kisah. Apa yang anda perlu buat adalah benda ni. Kalau anda tak faham apa Zul cerita aku nak buat Elliott Wave ni, tak ada masa aku nak buat. Tak perlu. Tak perlu. Anda buat teknik, anda buat benda ni. Step pertama. Langkah pertama untuk sistem dagangan, untuk sistem dagangan anda identify 3 teknik anda. 3 teknik. Anda identify 3 teknik anda. Anda tuliskan secara lengkap apa yang bagaimana teknik anda menjelaskan trend. Itu yang pertama. Adakah dia naik, adakah dia turun, adakah dia sideway. Okey, itu langkah pertama dalam teknik anda. Yang kedua, apakah bentuk setup untuk long? Apakah bentuk setup untuk short? Apa rupa chart dia? Buat grafik anda, buat sendiri, tak payah kongsi kepada orang. Apa grafik dia? Lepas tu 3, okey, kat mana entry dan kat mana exit initial. Okey. Yang keempat, cara anda untuk manage. Okey. Keempat-empat elemen ni kena ada dalam satu trading teknik yang lengkap. Anda tak dapat, ini buy Euro USD, sell Euro USD. Stop loss kat sini, TP kat mana? Kita nak manage dia bila nak letak BE. Kalau ni kita boleh keluar separuh ataupun nak biar. Dia semua kena lengkap. Dalam sistem dagangan, keempat-empat ni kena ada. So, tuliskan untuk 3 teknik anda. I'm sure most of you guys ada lebih daripada 1 teknik. Kecuali yang baru download MT4 sebelum join kita punya ni tadi lah. Itu Galih. Galih pergi mana? Manage yang macam kita, 50% kita keluar separuh. Lepas tu alih BE. Itu contoh dia. Faham kan? Yang dalam 3711 kita buat benda tu. Dan bila kita alihkan lagi, bila kita tak jangka dia akan reverse banyak macam silver, kita alih atas sikit. Euro JPY kita alih atas sikit. Kalau take half profit tu bukan exit. Tak. Itu bukan exit. Itu masih ada separuh lagi jalan kan. Itu contoh dia. Tapi kena ada dalam teknik, dalam kita trade, most of the time kita tengah tengok position yang dah jalan, sama ada dia profit ataupun dia tengah loss. Bukannya kita cari entry saja kan. Bukannya 24 jam dah tekan entry. Buka je MT4, tekan entry. Itu nak demam. Jurus finale. MT5 baru. Patutlah buka aku punya chart plan. Tak ada MT5. Buka. Okey. Jadi tuliskan teknik anda, teknik anda, tuliskan. Lepas tu 3 teknik ni anda buka demo 1, demo 2, demo 3. Okey? Anda test out dia sekurang-kurangnya lah, buruk-buruk lah 30. Itu bagi mereka yang malas. Kalau anda sederhana 100 setup, anda trade dia dekat demo. Okey? Dekat demo. So, apa yang anda buat, dapatkan parameter teknik berkenaan.
berapa average, berapa kali entry. Buatkan berapa kali entry, sama ada anda nak gunakan faktor weekly ataupun monthly ataupun quarterly. Ini 3 bulan. Dan dapatkan berapa kali dia entry. Itu nombor 1. Okey. Anda cuma ikut dia. Dia tak ada bagi entry, jangan tekan. Yes. Ambil masa. Ini kena ada. Nombor 2 adalah apa dia punya expectancy. Apa expectancy sistem anda? Satu entry berapa pulangan dia secara average dia? Minggu depan kita banyak cerita benda ni. Okey. Ketiga, apa winning percentage dia? Ya. Apa, kadang-kadang sistem tu dia banyak loss, tapi dia buat duit. Kadang-kadang winning percentage dia mungkin 45%, tapi sebabkan risk reward sistem anda. Ni entry exit termasuk risk reward. Apa risk reward sistem anda? Apa filter-filter yang anda gunakan? Setup yang anda gunakan. Itu termasuk sebenarnya ni dalam setup. Bukan dalam ni. Ni dalam setup. Risk reward. Ni semua kena ada lah. Janganlah teknik cuma ada entry je. Itu mengarut. Kan? Anda bukan buat duit daripada entry, anda buat duit daripada keluar. Risk reward, apa long short, apa risk reward minimum sistem berkenaan. Tuliskan. Anda ikut je dia, test. Yes, Pian. Exactly. 3711 market sideways, dia hancur. Tapi bila market trading, champion. Masa market trading, dia lah champion. Tapi waktu market sideways, hancur dia. Itu 37. Sebab itu dalam trading, anda tak dapat nak ego tau. Anda bergantung kepada market. Anda tak dapat sentiasa nak bimbang pasal market. Anda cuma bimbang pasal disiplin anda. Anda cuma ikut sistem anda. Itu trading. Anda tak dapat nak betul semua. Anda tahu sistem anda tak perfect. Tak ada sistem perfect. Anda cuma ikut dia. Dia masuk, masuklah. Dia keluar, keluarlah. Kita ikut je. Sampai tu jaga duit. Itu je kerja kita. Kalau anda cuba trade market, betul dalam market, memang tak ada. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Nama pun dah Selamat Hari Raya. Betul. Betul, Pian. Tak semua sistem. Ya, betul. Seriously. Tak semua sistem kena kepada market. Tapi anda kena faham. Sebab itu anda cuma nak trade market dalam keadaan apa? 3711 adalah trade market dalam trending. Kalau anda ada sistem untuk market sideways dan kena kepada anda, Zul kata trend saja. Aku punya teknik ni buat duit juga dalam sideways. Pakailah. Itu je. Boleh? Okey, saya tak nak ambil masa Zatul banyak sangat. Zatul okey je kalau saya ambil masa dia last ni. Tapi tak apa. Saya ceritakan sikit lah. Ambil masa sikit ya Zatul. Zatul tengah dengar ni. Okey. Dapatkan anda punya ni. Test out sistem anda. Test out sistem anda. Dan settlekan yang belah sini. Settlekan yang belah sini. Jadi anda dapat dia punya prestasi. Kerja anda sekarang ni, anda cuma melabur kepada dia. Anda bukannya pandai trade, jangan pandai trade. Anda cuma melabur. Sistem kata buy. Sistem kata sell. Dia kata masuk. Dia kata keluar. Jangan pandai. Ikut dia. Itu je. Kalau saya selesa pakai je. Sebab dia simple. Sebenarnya dia simple. Belum full lagi. Belum full. Apa teknik semua bagus. Tak ada teknik tak bagus, kan? Yang orang trading retracement, kalau itu sesuai kepada anda dan anda tahu sistem yang tak bagus adalah anda tak tahu dia punya prestasi. Dia tak ada clear macam mana masuk, macam mana keluar dan macam mana main. Itu tak bagus. Yang jenis kalau nak TP secukup rasa. Yang cukup-cukup rasa tu jangan. Sebabnya binasa. Itu je. Yes. Sebabnya 3711 ni dia lebih, kalau anda suka swing, itu dia. Tapi kalau anda intraday boleh, cuma dia banyak kerja. Sebabnya kena tengok kecil-kecil. Tapi kalau anda seorang
bekerja, anda trade time frame H4, anda update chart anda sekali sehari je. Kan ada set up, letak limit order, dah stop loss TP biar. Manage, letak limit order, letak alert, lepas tu buat kerja anda. Itu je. Jurus bulat. Nah, hari minggu depan. Okey, kita dah ambil banyak masa Zatul ni. PA untuk cek chart. Oh. Chart saya kan ada. Lagi simple kan, tengok chart. Dah habis cerita. Semua Zul cakap betul tu, apa tu? Dia trading itu je sebenarnya. Jangan pandai trade. Anda cuma buat, anda melabur kepada teknik. Itu je, anda trade teknik tu. Masalahnya bila kita pandai. Ini naik lagi ni. Dia yang apa? Yang ada panggil yang hantu raya tu. Aisyah, yang hantu raya tu. Masuk tu masalah. Ni saya dah sebut. Aryan dah sebut awal. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Okey? Kita dah ambil masa Zatul ni. InsyaAllah. Selamat berhujung minggu. Kita bersama lagi insyaAllah pada minggu depan. Nanti Zatul bagi tahulah bila jadual saya. Saya ikut Zatul. Zatul cakap petang. Malam. Saya ikut dia. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.